Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak pelajar cikgu. Jadi pada minggu ini cikgu akan mengajar anak-anak semua tajuk pendidikan seni visual tingkatan 1 bab 12 imbangan. Cikgu mengharapkan anak-anak pelajar cikgu semua sihat walafiat dan dijauhi dari pandemik COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah, bagaimana biasa bila kita bincang tajuk PSV, yang pertama sekali anak-anak pelajar tahu tajuk kita hari ini imbangan. Jadi kita lihat apa dia objektif imbangan. Jadi antara objektif imbangan adalah yang pertama, anak-anak pelajar cikgu perlu memahami prinsip imbangan. Kemudian daripada imbangan tadi boleh mengeksplorasi dan mengaplikasi prinsip imbangan bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Kita masih lagi belajar di bawah bahasa seni visual. Kemudian objektif yang ketiga, anak-anak pelajar boleh menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Kemudian anak-anak pelajar diberi tugasan yang mana daripada tugasan yang anak-anak pelajar lakukan nanti, anak-anak pelajar cikgu boleh menghayati hasil karya seni visual tersebut. Okey, jadi kita lihat sekarang apakah definisi imbangan. Jadi kita lihat di sini, imbangan ini adalah penting. Mengapa penting? Kerana ia menampakkan sesuatu yang dihasilkan nanti tersusun rapi. Jadi kita lihat yang utama definisi imbangan ialah kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, kedudukan dan tumpuan. Jadi kesemuanya ini boleh dirujuk kepada cara elemen seni disusun. Kemudian, bila diolah berasaskan kepada berat atau ringan secara fizikal, ia dilakukan dalam menghasilkan karya 3D. Manakala apabila dihasilkan karya melalui 2D, ia adalah berasaskan pertimbangan secara visual. Kemudian kita lihat pula apakah ciri-ciri imbangan di dalam pendidikan seni kita. Jadi di sini bila kita melihat kepada ciri-ciri imbangan yang anak-anak pelajari, yang mana ciri-ciri imbangan ini dirujuk kepada jenis imbangan itu. Jadi kita lihat di sini, sekiranya imbangan itu adalah dalam bentuk simetri, maka unsur seni digunakan adalah secara saksama. Nampak seolah-olah berlaku terdapat garisan tengah pada karya yang dihasilkan oleh pengkarya kita. Manakala sekiranya imbangan itu berada tidak simetri, maka ciri-cirinya unsur seni itu digunakan seolah-olah tidak sekata ataupun tidak saksama, tidak seimbang. Dan sebab itu bila kita lihat pada prinsip imbangan secara menyeluruh, ia adalah akhirnya akan mewujudkan sesuatu karya kita berada dalam keadaan harmoni, stabil ataupun berada dalam keadaan kukuh, variasi dan menarik perhatian pandangan sesiapa sahaja yang melihat karya yang dihasilkan. Itu adalah ciri-ciri imbangan. Kemudian kita lihat secara menyeluruh apakah jenis imbangan tadi. Jadi cikgu dah maklum di peringkat awal, jenis imbangan tadi terdapat dua, iaitu imbangan simetri dan imbangan tidak simetri. Jadi sekarang kita lihat dulu imbangan simetri. Jadi imbangan simetri ini merupakan gubahan yang sama pada bahagian kiri dan kanan objek atau gubahan. Itu yang dikatakan simetri. Kiri dan kanan objek sama. Dan kita lihat apa yang ada simetri di alam semula jadi. Contoh anak-anak pelajar biasa lihatlah di alam semula jadi, sebagaimana dalam slide ini, seekor rama-rama berada dalam keadaan imbangan simetri.
anak-anak pelajar boleh lihat kepak, warna dan corak seimbang di kedua-dua bahagian. Begitu juga dengan seekor burung helang, dua sayap yang seimbang di kedua-dua belah badannya. Inilah uniknya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala di alam semula jadi, ya. Itu adalah simetri di alam semula jadi. Kemudian kita lihat pula simetri pada objek buatan manusia. Anak-anak pelajar lihat apabila melihat daripada cermin mata ini. Cermin mata ini mempunyai bentuk yang seimbang. Mengapa dia perlu seimbang? Cermin mata ini seimbang kerana untuk keselesaan penggunanya. Jadi kita pengguna bila memakai cermin mata, bila dalam keadaan seimbang ini, fokus pandangan kita lebih selesa lah. Maknanya kita lebih mantap dari segi pandangan ataupun dari segi pelakuan secara fizikal. Begitu juga dengan contoh gambar ini, ya, kapal terbang, sebuah kapal terbang yang mana kedua-dua bahagian belah sayap kapal terbang itu mempunyai persamaan bentuk untuk memudahkan peluncuran penerbangan kapal terbang tersebut, ya. Kita lihat pula imbangan simetri pada karya seni visual. Anak-anak pelajar boleh lihat motif dan corak hiasan pada wow ini mempunyai unsur-unsur imbangan di kedua-dua bahagian sayapnya. Jadi kita nampak benda tu dalam keadaan harmoni, menarik, ya. Begitu juga dengan logo Huawei ni. Logo direka dengan seimbang di kedua-dua bahagian. Tengok contoh di sini. Jadi ini dikatakan simetri pada karya seni visual. Jadi sekarang kita lihat pula jenis imbangan yang kedua, iaitu imbangan tidak simetri pada alam semula jadi. Anak-anak boleh lihat pada slide ini. Ini menunjukkan kedua-dua bahagian pokok bonsai ini tidak seimbang dari segi bentuk, tetapi kedudukannya adalah stabil. Ia memberi kekuatan pada pokok bonsai untuk berdiri teguh. Ini menunjukkan gambaran tidak simetri pada alam semula jadi. Kemudian kita lihat imbangan tidak simetri pada objek buatan manusia. Anak-anak pelajar boleh lihat alat kuda kepang yang cikgu tunjukkan dalam slide ini tidak sama di bahagian kiri dan kanan, tetapi mempunyai berat yang sepadan untuk melahirkan kesan imbangan. Manakala slide gambar yang kedua ini, kerusi yang direka dengan kedua-dua bahagian yang tidak seimbang, tetapi ia masih kelihatan stabil dan boleh berdiri teguh. Ini dikatakan imbangan tidak simetri pada objek buatan manusia. Dan sekarang kita lihat imbangan tidak simetri pada karya seni visual. Sebagaimana karya seni ini kelihatan seimbang, walaupun tidak sepadan di kedua-dua bahagian. Dan seni arca ini pula tidak mementingkan keseimbangan dari segi reka bentuk, tetapi ia berada dalam kestabilan dan membolehkan ianya berdiri teguh. Ini dikatakan imbangan tidak simetri pada karya seni visual. Okey, sekarang kita lihat kepada fungsi imbangan. Mengapa imbangan ini penting? Jadi kita lihat satu persatu nanti. Jadi yang pertama, fungsi imbangan pada keadaan yang simetri, anak-anak pelajar boleh lihat seekor laba-laba yang mana apabila anggota badannya mempunyai imbangan simetri, ia membolehkannya bergantung dan bergerak di atas sarangnya. Ini pentingnya simetri pada seekor laba-laba. Kemudian kita lihat juga imbangan simetri pada sekuntum bunga orkid. Jadi imbangan pada sekuntum bunga orkid ini dapat menarik perhatian dan ia kelihatan cantik, dan menarik, ya. Kemudian kita lihat juga fungsi imbangan simetri pada sebuah gasing. Jadi imbangan pada sebuah gasing ini adalah penting, fungsinya untuk stability dan membolehkannya berpusing dalam jangka masa yang lama. Selanjutnya kita lihat fungsi imbangan simetri. Jadi fungsi imbangan simetri ini mewujudkan keadaan yang
selesa, indah, menarik dan menjadi lambang budaya setempat. Ini rumah Minangkabau. Jadi lambang budaya Negeri Sembilan. Dan terdapat juga fungsi imbangan tidak simetri. Bila kita lihat ini replika ini menggambarkan imbangan tidak simetri pada arca ini yang mewujudkan nilai estetik. Mempunyai nilai estetik. Okey, kita lihat seterusnya adalah teknik penghasilan imbangan. Jadi apa teknik penghasilan imbangan yang anak-anak perlu tahu? Jadi kita lihat sekarang, bila untuk hasilkan imbangan simetri, biasa anak-anak menggunakan aplikasi di dalam mata pelajaran matematik. Yang mana bila kita lihat paksi simetri, dalam bentuk rajah segi empat tepat, terdapat 2 paksi simetri, segi empat sama, 4 paksi simetri, segitiga sama kaki, 1 paksi simetri, segitiga bersudut tegak, 1 paksi simetri dan segitiga sama sisi, 3 paksi simetri. Ini adalah paksi-paksi simetri pada rajah yang cikgu tunjukkan dalam slide ini. Dan begitu juga imbangan yang tidak simetri. Jadi imbangan yang tidak simetri, bila anak-anak pelajar lihat, ini karya Mak Anwar Ismail, tajuk Pahlawan 2005 besi, menunjukkan bahagian kiri dan kanan yang tidak sama tetapi mempunyai berat yang sepadan. Jadi menggambarkan imbangan ini adalah dalam keadaan tidak simetri dengan menggunakan kiri kanan yang tidak sama tetapi mempunyai berat yang sepadan. Okay. Itu adalah antara tajuk-tajuk imbangan yang kita pelajari minggu ini. Jadi sekarang kita lihat apakah tugasan yang perlu anak-anak pelajar cikgu lakukan. Jadi tugasan pada minggu ini ialah cikgu inginkan anak-anak pelajar buat pemerhatian ataupun penerokaan mengenai prinsip imbangan di persekitaran anak-anak pelajar cikgu di rumah. Kerana anak-anak pelajar sekarang berada di rumah dalam tempoh pembelajaran PDPR. Jadi cikgu inginkan anak-anak pelajar cikgu menghasilkan 2 lakaran berwarna objek di dalam, sama ada anak-anak lakukan dalam buku sketch ataupun kertas A4 ataupun kertas lukisan sebagaimana butiran yang cikgu nyatakan di bawah. Yang pertama, anak-anak perlu buat lukisan imbangan simetri dan satu lagi lukisan imbangan tidak simetri berdasarkan pemerhatian yang anak-anak lakukan di sekitaran anak-anak. Jadi itu saja tugasan minggu ini. Jadi cikgu mengharapkan tajuk imbangan yang anak-anak pelajar hari ini di dalam bahasa seni visual, di dalam penghasilan tugasan, anak-anak fahami mengapa pentingnya imbangan di dalam pengkaryaan anak-anak. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada minggu ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum.